Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Salam pertemuan dalam ulang kaji sirah bersama dengan saya Umar Aziz. Kita berharap moga-moga pertemuan hari yang terakhir dalam ulang kaji sirah pada petang ini menjadikan sedikit sebanyak kita mendapat manfaat daripada kitab sirah yang kita telah baca. Alhamdulillah, dalam pertemuan santai sirah kita telah berkongsi kitab sirah Ar-Rahiqul Maktum. Bahkan kita berjaya membacanya daripada muka surat ke muka surat. Kemudian ketika mana kita dah khatam kitab Ar-Rahiqul Maktum, maka kita telah membaca kitab Nurul Uyun. Walaupun tak sempurna, walaupun hanya sebahagian sahaja, namun moga-moga insya-Allah adanya manfaat daripada apa yang kita telah lakukan. Lalu kepada yang ada kitab Ar-Rahiqul Maktum, jangan lupa untuk sentiasa mengulang kaji, jangan lupa untuk sentiasa baca sehari sedikit demi sedikit. Kalaulah tidak, maka ilmu itu akan hilang. Kalaulah tidak, ilmu itu nanti dia akan lupa. Maka ilmu adalah dengan ulang kaji sedikit demi sedikit, insya-Allah. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Saya nampak ramai yang berada di ruang komen. Yaya Lia, Zimadon, Muhammad Hardi, Kak Safia, Nur Azza, Zaliha, Nadia, Zuraida Siddiq, Serina Rahman, Zulkifli Daud, Galik Spread, Ummi Akasha, kemudian Kak Salina Muhammad Nur, Jamalia Manap, Nik Roslina Karim, Karimah binti Abu Bakar, Ana Sukaimi, Rosna Syarif, kemudian Galik Spread, Nadia Nawawi, Ida Nurshima, Nurazia Mukhtar, Zakia Muhammad Nin, Nazra Samsuddin, Samsarina, Ummi Akasha, Hairina Nawawi, kemudian Farida Ismail, Syamsiah Saleh, Bunga Lawang, Norisah Wan Hassan, Aisyah Osman, Norahim Syarif serta Galik Spread. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam pada siri yang terakhir daripada ulang kaji sirah sebelum esok bermulanya program Hamba Ilahi menggunakan kitab Al-Azkar, yang mana di sini penulis buku kitab Nurul Uyun. Kita masih lagi membicarakan kitab Nurul Uyun, yang mana kata penulis buku, beliau masih menceritakan tentang berkenaan dengan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin. Sebelum kita mula, apa kata kita sama-sama perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa مرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya kita nak membaca tentang Safiyah, isteri Nabi SAW Safiyah. Maka di sini kata penulis buku, kita telah baca tentang isteri Nabi SAW Khadijah, Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar, Ummu Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan, Ummu Salamah, Hind binti Abi Umayyah, Zainab binti Jahash, Juwairiyah binti Al-Harith. Dan pada hari ini kita nak baca tentang Safiyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata penulis buku, wa tazawwaja Safiyyah bint Huyay bin Akhtab radhiyallahu ta'ala anha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menikahi Safiyyah binti Huyay bin Akhtab radhiyallahu ta'ala anha.
An-Nadiriyah, beliau daripada kabilah Yahudi Banu Nadir. Maka kita biasa dengar dekat Madinah ada 3 kabilah, Yahudi Banu Qainuqa, Yahudi Banu Nadir dan juga Yahudi Banu Quraizah. Ada 3 kabilah yang mana berada di Madinah. Ketika mana Qainuqa diusir, Yahudi Banu Nadir diusir, maka pada waktu itu Yahudi Banu Nadir telah berpindah ke Khaybar. Maka ketika mana orang-orang Khaybar kalah dalam peperangan, maka pada waktu itu Safiyah menjadi salah seorang daripada tawanan perang, Maka beliau adalah isteri Nabi daripada bangsa Yahudi. Min waladi Harun alaihi salam, daripada keturunan Nabi Harun alaihi salatu wassalam, merupakan memang bangsa Yahudi. Subiyat min Khaybar, maka pada waktu itu Safiyah telah menjadi hamba daripada peperangan Khaybar. Beliau menjadi hamba. Namun ketika mana pada waktu itu Nabi SAW dimaklumkan, wahai Rasulullah, Safiyah ini adalah daripada kalangan puteri Yahudi, ayahnya adalah pemimpin Yahudi Banu Nadir, selayaknya tidak dijadikan hamba. Maka pada waktu itu Nabi SAW telah merdekakan dia, dan dia punya mahar, dia punya mas kahwin adalah kemerdekaan dia. Wa ja'ala itqaha sadaqaha, lalu Nabi SAW telah membebaskannya dan menjadikan maharnya itu pembebasan tersebut. Lalu dia telah dibebaskan dan maharnya adalah pembebasan daripada hamba, kerana dia menjadi hamba akibat daripada pada waktu itu dia kalah dalam peperangan Khaybar. Lalu bilakah beliau meninggal dunia? Wa tufiyat sana 50, beliau meninggal dunia pada tahun 50 Hijrah. Beliau meninggal dunia pada tahun 50 Hijrah. Lalu ini Safiyah binti Huyai, satu-satunya isteri baginda daripada kalangan bangsa Yahudi, yang kisahnya kita telah baca dengan detail dalam peperangan, dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum dalam peperangan Khaybar. Seterusnya isteri Nabi SAW Maimunah binti Harith. Maka kata penulis buku, wa tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Maimunah bintal Harith bin Hazm bin Bujair bin al-Haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menikahi akan Maimunah binti Harith. Siapakah Maimunah binti Harith? Maka Maimunah binti Harith adalah adik-beradik dengan isteri kepada Abdullah bin Abbas, Ummu Fadl radhiyallahu taala anha. Lalu siapa Maimunah binti Harith? Lalu saya harap sahabat-sahabat bantu catat. Yang pertama, Maimunah binti Harith adalah adik-beradik kepada isteri Abbas radhiyallahu taala anhu. Maimunah binti Harith adalah adik-beradik kepada isteri Abbas. Siapakah nama isteri Abbas? Itulah beliau adalah Ummu Fadl binti Harith. Lalu isteri kepada Abbas, Ummu Fadl binti Harith. Isteri Nabi Maimunah binti Harith. Itu yang pertama. Beliau juga adalah otomatik menjadi makcik kepada Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Lalu sebab itu ketika mana Abdullah bin Abbas dia nak tahu berkenaan tentang solat malam Nabi, dia suka tumpang dekat dekat rumah makcik dia. Ketika mana makcik dia mendapat giliran untuk bersama dengan Nabi, maka pada waktu itu dia tinggal kat rumah makcik dia nak tengok cara Nabi SAW solat malam. Abdullah bin Abbas, kerana Maimunah adalah makcik kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka itu yang kedua. Lalu sebab itu kata penulis buku, siapakah Maimunah? Khalata Khalid bin al-Walid wa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau adalah makcik kepada Abdullah bin Abbas. Kerana kerana mak Abdullah bin Abbas adalah adik-beradik dengan Maimunah binti Harith. Dalam masa yang sama, beliau adalah makcik juga kepada Khalid bin Al-Walid. Sebab itu kalaulah sahabat-sahabat yang istiqamah dalam perkongsian Syama'il Muhammadiyah, maka ada satu riwayat
ketika mana menceritakan tentang bab minuman, maka ketika mana Nabi SAW masuk ke rumah Maimunah binti Harith, Maimunah hidangkan kepada Nabi SAW minuman, maka Nabi SAW minum. Ketika mana Nabi minum, waktu itu Abdullah bin Abbas berada di sebelah kanan Nabi. Maka Nabi tanya, wahai Abdullah, kalau engkau nak, kau boleh minum sampai habis kerana engkau berada di sebelah kanan. Kalaulah engkau nak, engkau boleh serahkan kepada Khalid bin Al-Walid. Maka kata Abdullah bin Abbas, tidak, ini adalah berkatmu wahai Rasulullah. Maka dia minum sampai habis. Maka daripada sini, kenapa Khalid bin Al-Walid masuk ke rumah Maimunah? Maka di situ kita telah belajar Khalid bin Al-Walid masuk ke rumah Maimunah sebab itu makcik dia. Lalu yang kedua, beliau adalah makcik kepada Abdullah bin Abbas dan juga makcik kepada Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhuma. Apakah lagi tentang Maimunah yang kita tak belajar dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum? Maka wahia akhiru man tazawwaja sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah wanita yang terakhir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwini. Lalu beliau adalah wanita yang terakhir Nabi SAW kahwini. Siapa? Maimunah binti Harith. Beliau adalah wanita terakhir yang Nabi SAW kahwini. Bilakah Nabi SAW kahwini dengan Maimunah? Kita telah belajar dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, Nabi SAW mengahwini Maimunah pada Umratul Qadha, iaitu bulan Zulqa'dah tahun yang ke-7 Hijrah. Lalu beliau adalah wanita yang terakhir yang Nabi SAW kahwini. Bilakah Nabi mengahwini beliau? Pada ketika mana Umratul Qadha, bila Nabi dah selesai buat umrah, dan pada waktu itu Nabi SAW mengahwini dia di tempat yang bernama Sarif ataupun di tempat yang bernama Saraf. Lalu ini tak disebut dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Lalu bilakah Umratul Qadha? Kita boleh catat bulan Zulqa'dah tahun yang ke-7 Hijrah. Lalu kisahnya ada dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum pada muka surat 571. Pada muka surat 571. Okey. Kemudian apakah lagi? Kemudian watuwfiyat sanah ihda wa khamsin. Menurut kebanyakan jumhur para ulama, beliau ini meninggal dunia, wafat pada tahun 51 Hijrah. Lalu pada tahun 51 Hijrah. Namun ada pandangan yang kedua. Walaupun pandangan itu tidak berapa kuat. Ada pandangan kedua yang mengatakan Maimunah meninggal dunia, wafat pada tahun 66 Hijrah. Pada tahun 66 Hijrah. Maka ada yang mengatakan beliau wafat pada tahun 66 Hijrah. Kalaulah betul ataupun benar pandangan yang mengatakan Maimunah wafat pada tahun 66 Hijrah, maka beliau automatik menjadi isteri yang paling akhir meninggal. Kalaulah mengikut pandangan yang kedua, beliau meninggal dunia pada tahun 66 Hijrah. Kalau tidak, maka yang paling akhir meninggal adalah Ummu Salamah Hind binti Abi Umayyah yang kita dah kongsikan semalam, kerana Ummu Salamah meninggal dunia pada tahun 62 Hijrah. Lalu kalaulah ada yang bertanya, siapakah isteri Nabi yang paling last meninggal? Mengikut pendapat jumhur ulama, yang paling akhir meninggal adalah pada waktu itu Ummu Salamah Hind binti Abi Umayyah, itu pada tahun 62 Hijrah. Namun ada pandangan yang kedua bagi Maimunah. Pandangan pertama mengatakan tahun 51 Hijrah. Namun kalau pada pandangan yang kedua, maka pada waktu itu yang paling akhir meninggal dunia daripada isteri Nabi SAW adalah Maimunah binti Harith radhiyallahu taala anha. Maka ini isteri-isteri Nabi SAW. Cumanya penulis buku bawakan di sini bahawa semua yang kita sebutkan tadi selain Khadijah, mereka wafat meninggal dunia selepas kewafatan Nabi SAW. Lalu semua yang kita sebut tadi kecuali Khadijah, mereka meninggal dunia selepas kewafatan Nabi SAW. Siapa? Khadijah, maka itu meninggal dunia sebelum Nabi. Kemudian Saudah binti Zam'ah, wafat selepas Nabi.
Aisyah binti Abu Bakar wafat selepas Nabi, Hafsah binti Umar wafat selepas Nabi, Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan wafat selepas Nabi, Ummu Salamah Hind binti Umayyah wafat selepas Nabi. Kemudian Zainab binti Jahash wafat selepas Nabi, Juwairiyah bintu Harith wafat selepas Nabi, Safiyah binti Huyai bin Akhtab wafat selepas Nabi. Kemudian Maimunah binti Harith wafat selepas Nabi SAW. Lalu siapakah lagi seorang yang kita belajar dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum? Maka beliau adalah Ummul Masakin, ibu kepada orang miskin. Siapakah beliau? Itulah Zainab binti Khuzaimah yang penulis buku ceritakan selepas ini. Lalu total ada 11, 2 orang wafat waktu Nabi hidup dan 9 orang wafat selepas kewafatan baginda. Lalu total ada 11 orang isteri Nabi yang disepakati oleh kebanyakan ulama'. Adapun perbezaan pendapat isteri-isteri yang lain, kejap lagi kita akan kongsikan. Tetapi yang 11 ini semua ulama' sepakat yang mana mereka adalah isteri-isteri Nabi SAW. Jumhur, kebanyakan ulama' sirah sepakat mereka adalah isteri-isteri Nabi SAW. 2 orang wafat ketika mana Nabi hidup, iaitu Khadijah binti Khuwailid, dan yang kedua adalah Ummul Masakin, ibu kepada orang miskin, Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu ta'ala anha. Baki 9 orang wafat selepas kewafatan baginda. Maka di sini kata penulis buku, Nabi SAW juga pernah berkahwin dengan Zainab binti Khuzaimah, ataupun lebih dikenali sebagai Ummul Masakin, ibu kepada orang miskin. Lalu bilakah Nabi SAW menikahi beliau? Sanata thalathin minal hijrah. Nabi SAW menikahi beliau pada tahun 3 hijrah. Adakah dia dapat hidup lama dengan Nabi? Tidak. Kata penulis buku, walam talbath indahu sallallahu alaihi wasallam illa yasira syahrain atau 3 ashhur. Maka beliau tinggal dengan Nabi SAW tidak lama. Beliau hanya sempat hidup dengan Nabi selama 2 bulan. Ada riwayat mengatakan 3 bulan. Dan selepas itu beliau meninggal dunia. Inilah Zainab binti Khuzaimah. Ada 2 Zainab daripada isteri Nabi. Yang pertama tadi Zainab binti Jahash, yang kedua adalah Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu ta'ala anha. Maka ini Zainab binti Khuzaimah, dia hanya sempat hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 2 ataupun 3 bulan. Kita mula masuk pada perbincangan tentang isteri-isteri Nabi yang para ulama sirah berbeza pendapat. Para ulama sirah berbeza pendapat. Lalu siapakah isteri Nabi? Saya tak akan pergi detail, walaupun penulis buku ceritakan dengan detail di sini. Maka antaranya yang pertama, ini adalah isteri-isteri yang para ulama sirah berbeza pendapat. Ada yang mengatakannya, namun kebanyakannya mengatakan tidak. Siapakah mereka? Yang pertama, ada juga mengatakan Fatimah binti Dhahha, Dhad Ha Kaf. Fatimah binti Dhahha adalah isteri Nabi ketika mana turunnya ayat pilihan dalam surah Al-Ahzab, yang pada waktu itu Allah minta Nabi untuk beri pilihan kepada mereka, sama ada mereka nak kekal dengan Nabi dalam keadaan miskin, ataupun pada waktu itu mereka nak menjadi kaya tapi kena berpisah dengan Nabi. Maka waktu itu Fatimah binti Dhahha pilih untuk berpisah dengan Nabi SAW, walaupun sebahagian besar para ulama sirah tidak bersetuju dengan yang mengatakan begini, kerana tak ada isteri Nabi yang pada waktu itu pilih untuk berpisah dengan Nabi SAW ketika mana datangnya ayat pilihan dalam surah Al-Ahzab, yang mana firman Allah, ya nisa Allahumma salli ala Muhammad, kulli azwajik in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Jika isteri-isteri, wahai Muhammad, katakan kepada isteri kamu, jika mereka menginginkan keindahan dunia, kekayaan dunia, maka Allah akan berikan, namun Nabi kena ceraikan mereka. Tapi kalaulah mereka menginginkan akhirat,
maka pada waktu itu mereka kena bersabar dengan keadaan Nabi SAW. Ada pendapat ulama mengatakan bahawa Fatimah binti Dhahhak pada waktu itu adalah isteri Nabi, namun pada waktu itu dia pilih untuk berpisah daripada Nabi SAW. Namun kebanyakan para ulama sirah tidak bersetuju. Lalu ini nama yang pertama, yang mana kalau kita baca kitab sirah lebih besar, kadang-kadang kita jumpa pendapat yang mengatakan Fatimah binti Dhahhak adalah isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Seterusnya, yang kedua, ada juga mengatakan Asaf adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Asaf? Hamzah sin alif fa. Asaf adalah adik beradik perempuan kepada Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Siapakah Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi? Orang yang Nabi hantar untuk berjumpa dengan Raja Rom, membawa surat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah pendapat yang mengatakan bahawa adik kepada Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, nama dia Asaf. Ada setengah mengatakan Syaraf, pernah menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ini wanita yang kedua yang para ulama sirah berbeza pendapat, dan ada pandangan mengatakan dia isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi Fatimah binti Dhahhak, yang kedua adalah Asaf, adik beradik kepada Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Lalu saya sekadar menukilkan daripada kitab Nurul Uyun. Yang ketiga adalah Khawlah binti Huzail. Khawlah binti Huzail. Khawlah, kha waw lam dengan ta marbutah. Khawlah binti Huzail. Maka beliau pernah nak menghadiahkan dirinya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah nak menghadiahkan dirinya, maksudnya diminta Nabi SAW untuk mengahwini dia. Namun pada waktu itu Nabi SAW tidak terima. Maka pernah Khawlah binti Huzail, yang mana beliau ini adalah orang yang disebutkan dalam surah Al-Ahzab pada firman Allah. Sebentar kita buka Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada surah Al-Ahzab, juz yang ke 22. Kita ada Quran ke? Okay. Pada surah Al-Ahzab, yang mana menceritakan tentang orang yang menghadiahkan dirinya, menghibahkan dirinya kepada Nabi. Maksudnya dia nak Nabi SAW, dia minta Nabi untuk mengahwininya secara percuma, tanpa sebarang mahar. Ada dalam surah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada juz yang ke-22. Maka inilah wanita yang dimaksudkan mengikut sebahagian pandangan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada ayat yang ke-50, surah yang ke-33, muka surat 424. Lalu muka surat 424, surah 33 Al-Ahzab, ayat yang ke-50. Ayat tu panjang, lalu sahabat boleh rujuk kemudian. Maka pada waktu itu ada wanita yang menghadiahkan dirinya. Maka ada setengah pendapat mengatakan namanya adalah Khawlah dengan kha, Khau, Khawlah. Khawlah binti Huzail, Huzail, Huzail. Khawlah binti Huzail, yang mana beliau adalah orang yang mana pernah menghadiahkan dirinya kepada Nabi SAW. Ada setengah mengatakan bukan Khawlah, tetapi adalah Ummu Syarik. Maka ini wanita yang ketiga, Fatimah binti Dhahhak. Kemudian yang kedua, tadi kita belajar adalah Asaf, adik perempuan kepada Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Yang ketiga adalah Khawlah binti Huzail radhiyallahu ta'ala anhun. Kemudian ada juga mengatakan wanita-wanita berikut adalah wanita yang Nabi SAW ceraikan kerana sesuatu akhlak tidak baik yang ada yang ada pada mereka. Tetapi nama mereka banyak kerana ulama sirah berbeza pendapat.
Maka wanita-wanita berikut adalah wanita-wanita yang Nabi ceraikan sebelum Nabi sempat bersama dengan mereka. Berlaku akad, tetapi sebelum sempat bersama, Nabi SAW ceraikan mereka. Lalu nama dia adalah banyak, bukan semua ini adalah isteri Nabi. Ini adalah pandangan-pandangan para ulama sirah yang penulis buku nukilkan di sini. Lalu ini adalah isteri-isteri yang Nabi ceraikan mereka kerana ada sebab-sebab yang panjang lebar yang kita baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, kerana ada sikap yang tak baik daripada mereka. Ada yang daripada mereka tak nak Nabi sentuh dia. Dia memohon perlindungan Allah. Dia tak nak Nabi sentuh dia. Ada orang yang pada waktu itu dia memanggil Nabi sebagai orang biasa dan dia adalah permaisuri. Wahal tahabul malikatu nafsaha lisawka, adakah patut seorang permaisuri menghadiahkan dirinya kepada seorang rakyat biasa? Dia punya perkataan tu Nabi tak suka. Perkataan dia Nabi tidak suka. Maka inilah kisah dia sangat detail, kita tak pergi detail. Ini wanita-wanita yang Nabi pisahkan sebelum Nabi bersama dengan mereka, sebelum sempat Nabi SAW melalui malam pertama dengan mereka. Yang pertama, Asma binti Ka'ab Al-Jawni radhiyallahu anha. Asma binti Ka'ab Al-Jawni. Ada yang mengatakan yang kedua, Amrah binti Yazid. Asma binti Ka'ab Al-Jawni. Kemudian yang kedua, Amrah binti Yazid. Amrah binti Yazid. Nabi SAW ceraikan mereka sebelum bersama. Yang ketiga, Aliyah binti Zibyan. Aliyah, Ain alif, lam ya dengan ta marbutah. Aliyah binti Zibyan radhiyallahu ta'ala anha. Yang keempat, seorang perempuan daripada kabilah Ghifar. Wa mra'atin min Ghifar, tak disebut namanya siapa. Seorang wanita daripada Ghifar. Yang keempat, tak disebut namanya siapa. Wanita daripada kabilah Ghifar. Yang kelima, seorang wanita daripada Banu Tamim. Seorang wanita daripada Banu Tamim, tak disebutkan namanya siapa, yang mana ketika mana Nabi nak bersama dengan dia pada malam yang pertama, maka dia berkata, a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah daripada kamu. Dia tak nak Nabi SAW. Maka ini yang kelima, wanita daripada Banu Tamim. Yang keenam adalah anak perempuan kepada sahabat yang bernama As-Salt binti Salt, tak disebut namanya siapa. Ini yang keenam. Ketika mana Nabi mengahwini dia, belum sempat Nabi bersama dengan dia, beliau telah meninggal dunia. Wa bintas Salt. Ini semua adalah pandangan-pandangan para ulama sirah, bukan jumhur. Maka bukan majoriti para ulama. Yang keenam adalah anak perempuan kepada As-Salt bintus Salt. Ini yang keenam. Yang ketujuh, Mulaikah radhiyallahu ta'ala anha. Ini bukanlah Mulaikah binti Milhan ataupun nama dia Ummu Sulaim, bukan. Ini Mulaikah yang lain, Mulaikah Al-Laythiyah radhiyallahu anha. Ini adalah Mulaikah Al-Laythiyah. Dia yang berkata, adakah patut seorang permaisuri memberikan dirinya kepada seorang rakyat biasa? Maka Nabi SAW tidak suka dia. Mulaikah Al-Laythiyah. Maka beliau adalah yang ketujuh. Beliau adalah yang ketujuh dan ada beberapa yang lain. Cukuplah 7. Ini antara wanita yang mana Nabi SAW tidak sempat bersama dengan mereka, tetapi diceraikan. Bukan semua 7 ini berlaku. Ini adalah pandangan-pandangan para ulama yang terpencil daripada kalangan para ulama sirah. Adapun yang majoriti para ulama adalah yang 11 tadi. Sebab itu dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum beliau tak sebut tentang wanita-wanita ini. Beliau ambil yang majoriti pada ulama, lalu beliau tidak cerita tentang wanita-wanita ini dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Namun dalam kitab Nurul Uyun beliau nukilkan supaya kita dapat idea tentang wanita-wanita yang disebutkan nama mereka di dalam kitab-kitab sirah yang lain. Seterusnya, apakah yang kita boleh belajar tentang isteri Nabi, tentang mas kahwin mereka? Apakah mas kahwin yang Nabi berikan kepada 11 orang isteri baginda yang mana memang disepakati oleh para ulama sirah?
Maka kata penulis buku, wa kana sadaquhu sallallahu alaihi wasallam linisa'i 500 dirham, dan mas kahwin mahar yang Nabi berikan kepada setiap isteri Nabi kecuali 2 orang. Daripada setiap isteri Nabi, semuanya mendapat 500 dirham. Itu mas kahwin mereka, kecuali 2 orang. Mereka mendapat mas kahwin sebanyak 500 dirham kecuali 2 orang. Siapakah 2 orang tersebut? Yang pertama Safiyah. Safiyah mas kahwin dia adalah kemerdekaan dia. Safiyah binti Huyai bin Akhtab, mas kahwin dia adalah kemerdekaan dia. Kerana dia adalah hamba, maka pada waktu itu dia punya mas kahwin adalah kemerdekaan dia. Yang kedua adalah pada waktu itu Ummu Habibah, yang kita dah belajar, yang mana mas kahwin Ummu Habibah yang paling banyak. Mas kahwin Ummu Habibah adalah sebanyak 400 dinar. Kalau dirham, wang perak. Dinar adalah wang emas. Lalu semua isteri Nabi dapat 500 dirham, kecuali Safiyah dan juga Ummu Habibah. Safiyah, mas kahwin dia adalah kemerdekaan dia, Nabi merdekakan dia. Adapun Ummu Habibah, mas kahwin dia adalah 400 dinar. Yang paling banyak isteri Nabi terima adalah Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, 400 dinar. Tetapi yang bagi 400 dinar itu bukan Nabi, tetapi Raja Najasyi bagi pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau ada yang tertanya, berapakah mas kahwin isteri Nabi? 500 dirham. Tapi berapakah yang paling banyak isteri Nabi pernah terima daripada Nabi? 400 dinar. Sallallahu alaihi wasallam. Adapun mas kahwin Fatimah itu lain. Mas kahwin Fatimah itu lain. Maka inilah kita nampak mas kahwin isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang mana tak disebutkan juga dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Seterusnya penulis buku di sini beliau menulis tentang auladihi, zikru auladihi, tentang putera dan puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ceritakan juga tentang pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ceritakan juga tentang maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang Nabi pernah menjadi hamba Nabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merdekakan mereka. Kemudian penulis buku juga menceritakan tentang maula daripada kalangan wanita. Penulis buku ceritakan juga tentang bukan hamba, pembantu-pembantu Nabi yang merdeka. Dia bukan hamba, tetapi dia berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang pernah menjadi pembantu Nabi adalah anak lelaki kepada Najasyi. Najasyi tak berkesempatan jumpa Nabi, tetapi dia hantar anak dia yang dikenali sebagai Zu Mikhmar, bukan anak Najasyi, minta maaf, anak saudara Najasyi. Anak saudara Najasyi pernah menjadi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis buku menceritakan tentang pengawal-pengawal peribadi Nabi. Ada sahabat-sahabat yang mana sentiasa mengawal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis buku menceritakan tentang surat-surat, kita dah baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, tentang juru tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah juru tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Amir bin Fuhairah, Abdullah bin Arqam, Ubay bin Ka'ab, Thabit bin Qais, dan juga ramai yang disebutkan di sini. Kemudian diceritakan juga tentang penasihat-penasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang pernah beri nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian diceritakan tentang asyarah mubasyarah, 10 orang yang Nabi sebutkan dalam satu riwayat yang mana mereka masuk syurga. Kemudian diceritakan tentang binatang-binatang yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah miliki. Apakah nama-nama kuda yang Nabi pernah miliki? Apakah bagal yang Nabi pernah miliki? Antara bagal yang mana kita dah belajar banyak kali nama dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dah belajar dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, kita dah belajar tentang nama bagal itu dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, adalah bagal yang mana telah dihadiahkan oleh Najasyi kepada
oleh Najasyi kepada bukan Najasyi, oleh Raja Mesir Muqawqis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana nama binatang itu, bagal itu namanya adalah Duldul. Betul Kak Salina? Namanya adalah Duldul. Lalu kita dah belajar tentang Duldul, kita dah belajar dalam 3 kitab. Lalu saya harap sahabat yang istiqamah bersama akan ingat, kita dah belajar dalam Ar-Rahiqul Maktum, kita dah belajar dalam Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, bagal berwarna putih, dan sekali lagi kita ulang kaji sirah yang mana namanya adalah Duldul. Dalam D-U-L, Duldul, yang mana itu adalah bagal yang Nabi gunakan dalam peperangan Hunain. Maka di sini ada disebutkan nama-nama kuda Nabi, ada disebutkan nama bagal Nabi, dan juga ada disebutkan unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang mesti kita kena tahu dan kita tak boleh lupa, itulah unta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Qaswa, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat daripada ketika mana berhijrah, daripada Nabi beli daripada Abu Bakar. Qaswa, ada setengah mengatakan yang mana Qaswa itulah Adba. Lalu ada sebahagian riwayat sirah menyebut ada unta yang Nabi pernah tunggang, namanya Adba, Ain Dad Ba Alif Hamzah, Adba. Lalu selain daripada Adba, ada unta yang bernama Qaswa, itu adalah unta yang terkenal, unta yang terkenal. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, inilah Qaswa. Kemudian ada lagi binatang-binatang lain yang pernah dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulis buku Nurul Uyun juga menceritakan tentang senjata-senjata Nabi, menceritakan secara ringkas tentang peralatan yang ada dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga penulis buku juga menceritakan secara ringkas tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dalam buku yang kecil Nurul Uyun yang telah kita ulang kaji serba sedikit, yang mana buku ini telah ditulis oleh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Sayyidin Nas rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah akan datang bila kita ada waktu yang lain, mungkin kita boleh ambil kitab sirah yang lain selepas kita khatam kitab Al-Azkar dan sebagainya. Maka inilah serba sedikit perkongsian yang mana kita dapat kongsikan sepanjang perjalanan sirah kita. InsyaAllah bermula esok kita akan kongsikan daripada kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Moga-moga bermanfaat insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat yang sentiasa bersama dalam program Santai Sirah dan juga dalam ulang kaji sirah menggunakan kitab Nurul Uyun. InsyaAllah kita akan jumpa maghrib nanti jika diizinkan oleh Allah dengan topik-topik yang lain, mudah-mudahan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram Kuliah Ummah Aziz. Kepada sahabat-sahabat yang mana ingin mendapatkan kitab Al-Azkar yang kita akan mulakan esok, boleh tekan pada link yang telah dipinkan di ruang komen. Jumpa esok. Terima kasih semua.